Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sistem ejen Ifani Art. Okey. Apakah itu sistem ejen Ifani Art? Tapi sebelum tu, saya nak perkenalkan diri saya. Saya adalah Muhammad Afwan Al-Muttaqi bin Luqman ataupun Afwan Luqman, CEO dan founder kepada Ifani Art. Okey. Dalam video kali ini kita akan lihat berkaitan dengan apakah itu sistem ejen Ifani Art. Okay? Sistem ejen Ifani Art adalah satu sistem affiliate marketing bertingkatan. Okay. Tapi bila kita sebut sistem affiliate marketing bertingkatan tu, apa sebenarnya maksud dia? Okay, di sini saya akan cerita sikit berkaitan dengan apakah maksud affiliate marketing. Secara mudahnya, sistem affiliate marketing itu macam ni. Pertama, saya sebagai HQ sediakan produk dan bahan iklan kepada ejen. Okay, HQ kepada ejen. Dan ejen pula jadi wakil jualan syarikat. Percuma je, free. Tak ada kena bayaran apa-apa. Just jadi wakil jualan. Kena daftar dulu lah. Okay, seterusnya ejen akan promote dekat media sosial Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain. Banyak sekarang kan media ataupun cara untuk kita promote melalui online. Sekarang kan zaman dah berubah kepada zaman online kan. Semua dah ada smartphone dan sebagainya. Okay, boleh promote menggunakan link yang diberikan kepada ejen. Okay, link yang diberikan kepada ejen oleh HQ dalam website nantilah. Okay, seterusnya bila dah promote, customer berminat dan tertarik nak beli. Okay, jadi customer pun tekan link dan pergi ke website dan buat belian dalam website. Dan customer akan bayar dekat HQ. HQ akan bayar dekat ejen melalui commission. Macam itulah lebih kurang secara asasnya begitulah. Okay, sistem affiliate berfungsi. Namun, okay, penjelasan lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di bahagian workflow. Okay, jangan risau. Ni basic je. Just nak bagi faham apa itu affiliate marketing. Macam itulah. Okay. HQ kepada ejen. Ejen promote. Customer beli dalam website. Menggunakan link ejen. Bayar dalam website. HQ akan bayar commission kepada ejen. Dan begitulah berulang-ulang dan sebagainya. Itu asas. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada secara rumusan Secara rumusan, sistem ejen Ifani Art ini adalah sebuah sistem di mana anda boleh menjadi ejen dan menjual produk dari Ifani Art tanpa keluar modal sesen pun, dan menjadikan Ifani Art platform untuk anda menambah income dengan mengambil peluang perniagaan tanpa modal. Best ke? Best sangat. Biasa kan? Okey, bukan sekadar itu. Ada lagi. Okey, tadi saya kata sistem affiliate ni, sistem affiliate marketing bertingkat kan. So, apa maksud dia sebenarnya? Okey, maksudnya dekat sini adalah, sebelum tu saya cerita dia mula lah. Okey, takut nanti tak faham pula. Okey, sebenarnya sistem affiliate, sistem ejen Ifani Art, iaitulah sistem affiliate ni menggunakan kaedah sistem ranking. Bila ada ranking ni, untuk membezakan kadar komisen dan beberapa kelebihan lain kepada ejen, ada 5 ranking ejen dalam carta ejen Ifani Art. Okey, ranking yang pertama. Ranking pertama adalah ranking tertinggi sekali lah, iaitulah ranking yang stokis, iaitu akan dapat 45 komisen peribadi. Guest stokis 40% komisen peribadi. Okey, seterusnya rank kedua, ejen. Rank ejen ni akan dapat 30% komisen peribadi. Yang rank terusnya, rank ketiga ialah rank yang ada super dropshipper ataupun dropship. Yang mana super dropshipper akan dapat 20% komisen peribadi dan dropship akan mendapat 15% komisen peribadi. Okey, rank atas sekali itu kita panggil rank atas, rank kedua, rank tengah, rank ketiga adalah rank bawah. Itu klasifikasi rank, dan setiap ejen ada kelebihan di masing-masing lah. Rank ni ada 3 je.
tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Okey, dan nampak tak dia bertingkat-tingkat tu kan? So inilah dipanggil bertingkatan. Okey. Jom saya jelaskan lebih lanjut macam mana dengan adanya tingkatan ejen ni, ejen rank bawah boleh rank up kepada rank lebih tinggi dan mendapatkan komisen peribadi yang lebih tinggi. Okey, tapi bukan sekadar tu je. Bila dah naik rank, di rank tengah dan rank atas, ejen boleh start dapat kelebihan komisen K10. Komisen K10 ni special sikit yang ada dalam sistem Advani Art. Komisen K10 ataupun K10, ikutlah anda nak sebut macam mana, bahasa Inggeris K10, bahasa Melayu K10, yang mana ejen rank tengah boleh ada ejen bawah dia. Rank tengah ni akan ada ejen bawah dia. Maksudnya ejen bawah dia tu adalah ejen rank bawah lah, rank dropship ataupun super dropshipper. Jadi bila rank bawah ni buat jualan, buat referral jualan dekat website dan sebagainya, maka dia pun akan turut dapat komisen yang mana kita panggil sebagai K10 ataupun K10. K10. Okay. K10 ni dia adalah dia akan dapat 10% daripada hasil jualan rank bawah dia lah. Kejap lagi saya akan cerita lebih lanjut lah berkaitan dengan K10. Okey, perbezaan kelebihan setiap rank ejen. Okey, kita tengok rank atas. Okey, komisen peribadi dia 40 hingga 45%, rank tengah 30% dan rank bawah 15 hingga 20%. Rank atas akan ada K10 dan akan dapat 2 lapisan K10. Nampak? Dekat E tu, lapisan pertama, dekat D tu dropship, lapisan kedua, maksudnya 2 lapisan. Okey, untuk rank tengah pula akan dapat 1 lapisan. Jadi 1 lapisan saja sebab dia dekat rank tengah lah. Dia hanya ada ejen bahagian dropship sahaja. Tapi rank bawah memang tak ada lah, kosong lapisan. So basically kelebihan rank atas dan rank tengah adalah komisen peribadi yang lebih tinggi dan boleh dapat komisen K10. Okay, nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi bagaimana dan apakah K10 ni. So siapa yang patut join jadi ejen secara percuma je ni? Anda. Ya, anda. Okay, secara spesifiknya siapa yang nak perlu jadi, iaitulah pelajar boleh jadi. Okay, pelajar yang 17 tahun ke atas, ke bawah, perlu kebenaran ibu apalah, bekerja dalam apa-apa bidang sekalipun, suri rumah, orang yang nak buat duit tanpa modal, nak buat duit guna smartphone je kan, semua orang boleh. Semua orang yang ada berkehendak nak improve dia punya income dan sebagainya. Okay, sebagai side income ke full income boleh belaka. Okay, sebab benda ni free je, rugi kalau tak join. Okay, seterusnya, ada tak syarat nak join? Ada sebenarnya, tapi syarat dia basic lah, syarat yang sangat basic. Okay, yang pertama kena ada account bank dekat Malaysia. Account bank dekat Thailand, dekat Jerman tak boleh. Okay, smartphone, saya rasa zaman sekarang ni semua akan dah ada smartphone kan, PC, tablet, iPad dan sebagainya. Smartphone tu confirm ada lah, PC mungkin ada yang tak ada, tablet, iPad dan sebagainya mungkin tak ada, tapi smartphone confirm ada. Internet, okay, kalau tak ada smartphone, kalau ada smartphone tapi tak ada internet, janggal lah zaman sekarang. Okay, so social media, saya rasa almost everyone ada lah. Facebook, at least Facebook lah. Siapa yang ada lebih tu extra lah, Twitter, TikTok, Instagram dan sebagainya. Lepas tu kena ada WhatsApp untuk communication, untuk sampaikan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, keinginan. Siapa nak keinginan merubah hidup dia lebih baik. Okay, cuma untuk PC, siapa yang ada PC lagi baik sebab dia lebih banyak maklumat yang boleh kita nampak dalam PC tu. Okay, tapi kan betul ke boleh untung jadi ejen Advani Art ni? Okay, boleh ke tak boleh?
Jawapan dia, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. InsyaAllah boleh berjaya kalau kita usaha. Jangan kita pergi pun belum, dah nak balik dah. Okay, maksudnya jangan kita putus asa di tengah jalan. Cuba benda yang baik macam ni kan. Bukan kena bayar free je. Okay, boleh cuba insyaAllah. Okay, jadi saya nak bagi disclaimer sikit. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak bagi disclaimer sikit. Pertama sekali, ini bukan skim cepat kaya. Bukan skim cepat kaya. Bukan benda yang anda labur, dapat tanpa usaha dan sebagainya. Ini adalah satu peluang perniagaan tanpa modal. Itu je. Ini adalah satu peluang perniagaan tanpa modal. Jadi perlu kita ingat, satu sahaja rule paling penting dalam apa yang kita buat dalam ni adalah no effort, no result. More effort, more result. Okay, tak ada usaha, tak akan ada hasil. Usaha lebih, hasil pun lebih, insyaAllah. Okay, ini adalah satu golden rule yang anda perlu ingat sampai bila-bila bila buat sesuatu. That's all. So, berbalik kepada keuntungan ejen. Tadi ejen akan dapat dua jenis keuntungan, dua jenis profit. Pertama sekali melalui commission, kedua melalui bonus reward dan bonus reward point. Okay, commission akan ada dua jenis, iaitu commission peribadi dan commission K10 untuk ejen tengah dan atas. Dan okay, untuk reward bonus saya akan cerita kemudian. So, apakah itu K10? Kita dah masuk dah dekat K10. K10 ni adalah, secara mudahnya, K10 ni commission sama rata untuk semua ejen. Kenapa? Contohnya saya tunjuk macam ni. Okay, pertama sekali, Abu sebagai guest stokis dan Alia sebagai ejen di bawah Abu, dan Syafiq ejen di bawah Alia. Okay, Syafiq sebagai super dropshipper. Jadi customer beli dekat Syafiq, RM RM100, produk dia beli daripada link yang Syafiq, affiliate Syafiq tu, maka dia buat pembayaran dekat HQ. Okey, maka HQ akan bagi bayaran KP ataupun komisen peribadi kepada Syafiq sebanyak 20%, iaitu komisen peribadi untuk super dropship 20%, maka RM20 dia akan dapat. KP untuk ejen 30%, Abu sebagai guest stokis 40%, tapi dia tak dapat kerana bukan dia yang jual, cuma dia adalah orang yang jadi sponsor kepada Syafiq sahaja. Okey, tapi dia still akan dapat K10, iaitulah RM10 daripada 100, RM10 10% daripada 100 yang customer beli tadi. Okey, dua-dua akan dapat RM10. Okey, jadi K10 adalah dapat dekat ejen rank atas dari jalur yang sama. Okay, dalam jalur tu maksudnya kumpulan yang sama lah. Macam Abu, dia ketua kumpulan, Alia bawah dia, bawah Alia Syafiq. Alia akan dapat, Abu pun akan dapat juga. Okay, tu kelebihan lah. Kelebihan untuk ejen tengah dan ejen atas. Ejen dropship tak ada lagi, tapi dia akan dapat juga insyaAllah bila dia dah rank up. Dan nak rank up senang je sebenarnya. Okay, kita akan cerita kejap lagi. Okey, kalau nak lebih faham, kita tengok lagi satu contoh. Okey, Abu sebagai guest stokis, Alia sebagai ejen. Alia sendiri yang jual kepada customer dan customer buat pembelian. Okey, Alia dia ada ejen bawah dia dropship, tapi kali ni dia juga buat jualan. Ejen dia buat, dia juga buat. Dia akan dapat 30% daripada RM100 yang customer beli tadi lah, RM100, tapi Abu juga akan dapat 10%, K10 daripada RM100 tadi, iaitulah RM10. So begitulah secara mudah ni nak faham apakah itu K10. Okay, next kita akan tengok kehebatan sebenar K10 ni, macam mana cara dia berfungsi. Okay, let's go. Okay, cuma ni untuk rank atas sajalah, rank atas dan rank tengah actually. Okay, cuma rank bawah dropship ataupun super dropshipper boleh tengok juga, sebab anda juga boleh jadi rank atas menggunakan cara rank up, jadi rank atas juga. So
sekejap lagi saya akan cerita macam mana cara nak rank up. Stay tune. Okay, banyak cara dia. Boleh rank up secara percuma sahaja. Okay, tak ada bayaran langsung. So, bagi rank atas ni adalah kekuatan sebenar K10. Okay, rank atas ni kekuatan sebenar dia adalah pada K10, bukan pada commission 40%. Ada anda fikir 40% komisen peribadi itu banyak dan K10 sikit je kan, sebab 10% je kan? Betul tak? Sebenarnya jawapan dia adalah betul dan salah. So, kenapa betul? Betul sebab dalam jangka masa pendek memang 40% tu lagi banyak berbanding 10%. Betul, tak dinafikan. Tapi salah kerana K10 yang 10% tu akan berganda untuk jangka masa yang panjang. Okay, itu yang specialnya. So, jom saya cerita kenapa. Okay, pertama sekali guest talkies akan ada agent. Okay, agent. Katakanlah dia ada 5 orang agent bawah dia, rank tengah, dan setiap daripada agent ada 3 dropship, ada 4 dropship, ada 5, ada 2 dan sebagainya, bercampur semua tu akan dapat lebih kurang dalam 18 dropship. Okey, katakanlah dropship semua buat jualan RM100. Okey. 18 dropship buat jualan RM100. Okey. K10 ataupun 10% daripada 100 tu, iaitu RM10 kali dengan 18 orang, jawapan dia 180. 180 untuk keuntungan K10 sahaja. Okey. K10 sahaja. So, kerja guest talkies ni dia, kalau dia nak rekrut, dia boleh rekrut dan dia akan dapat K10. Tapi kalau dia nak juga 40%, boleh, tak ada masalah. Boleh buat dua-dua, boleh rekrut agent, boleh juga buat jualan peribadi. 40% tambah 10% kali berapa-berapa dan sebagainya, dia punya banyak agent dia tu lah. So, RM180 ni free je dapat, tak termasuk KP lagi, komisen peribadi lagi, baru sekali jalan. So, pilihan di tangan masing-masing. Untuk ejen pula boleh dapat RM30 daripada setiap dropship dia kan. Contohnya ejen pertama akan dapat RM30 sebab dia ada 3 orang dropship. Ejen seterusnya ada 4 dropship RM40, ada 2 dropship RM20, 5 dropship RM50 dan sebagainya. Okay, begitulah sebenarnya kehebatan sebenar K10, yang mana dia dalam jangka masa panjang dia akan menjadi senjata yang paling kuat sekali kepada ejen rank tengah dan rank atas, dan yang bawah boleh rank up kepada rank tengah nanti. Okey, selesai K10. Sekarang kita nak tengok cara kerja, workflow. Okay, secara asasnya cara kerja sistem ini sama sahaja seperti yang saya cerita mula-mula tadi pada sistem affiliate tadi. Okay, affiliate marketing boleh rewind lah kalau nak tengok balik kalau tak ingat. Okay, tapi secara spesifik ada 3 kaedah workflow yang ejen boleh guna. 3 kaedah. Okay, kaedah pertama adalah transaksi sendiri. Okay, dengan cara transaksi sendiri. Yang kedua, referral affiliate link. Okay, kaedah yang saya tunjuk mula-mula tadi lah masa saya cerita pasal affiliate marketing tadi. So, yang seterusnya adalah K10 B2B. K10 B2B dia maksudnya menggunakan kaedah recruit agent. Anda tak jual secara direct, tapi anda cari agent untuk jual untuk anda. Cuma anda akan dapat 10% lah, tapi 10% tu dia boleh berganda. B2B tu business to business lah, maksudnya anda buat bisnes, jual kepada orang yang nak buat bisnes juga. Tu B2B maksud dia. Okay, kita tengok satu persatu. Transaksi sendiri. Okay, cara transaksi sendiri ni, ejen akan buat iklan, marketing, post Facebook, story FB, story IG, Twitter, TikTok, YouTube dan lain-lain, buat konten, marketing, terpulang atas kreativiti sendiri. Okay, cuma jangan risau, konten iklan akan diberikan kepada ejen lah oleh HQ dan daripada guest talkies kepada anak-anak apa tu kita ejen bawah dia. Okay, so customer
ternampak anda punya posting, story, IG dan sebagainya, jadi customer pun berminat nak beli. So customer akan buat bayaran dekat ejen. Ni. Dalam kaedah ni, customer tu dia tak tahu sama ada dia tak tahu nak beli dekat website ke, dia tak biasa ke, dia takut ke dan sebagainya kan. So dia buat pembelian macam biasa, macam buat pembelian melalui bank in biasa ataupun transfer biasa, dia transfer dekat ejen punya account. Okey. Jadi ejen tu akan dapat bayaran daripada customer. So customer akan buat pembelian di website menggunakan duit yang dia bagi tadi lah, melalui website tadi menggunakan ToyPay. So HQ akan bayar komisen dekat ejen. Itu maksudnya. Okey, seterusnya kita tengok kepada transaksi yang kaedah kedua, iaitulah referral affiliate link. Okey, referral affiliate link ni dia sama macam saya tunjuk tadi lah. Cara dia, ejen akan buat marketing sertakan sekali dengan link. Jadi customer nampak posting dekat media sosial tu, dia berminat dan dia tekan link affiliate yang ejen sediakan tu, yang khusus untuk ejen tu, dan customer buat bayaran dekat dalam website menggunakan ToyPay. Dan bayaran akan diterima oleh HQ dan HQ akan buat bayaran komisen kepada ejen. Nah, begitulah berulang-ulang dan sebagainya. Okey. Kaedah ketiga iaitulah B2B K10, Business to Business K10. Kaedah ni boleh digunakan bersama dengan dua kaedah mula-mula tadilah. Kaedah ni adalah kita panggil kaedah ekstra, yang mana kita boleh buat seiring dengan yang tadi. Kaedah ini cuma kaedah ni available untuk rank tengah dan rank atas sajalah. Ejen rank bawah boleh rank up dahulu. Okey, jadi cara dia, super dropship ni dia akan rank up kepada ejen. Okey, super saya jadi ejen, rank up jadi ejen, ataupun ejen boleh rank up kepada stokis. Akan dapat dua lapisan lah. Dua lapisan. Kalau ejen satu lapisan je tadi kan. Yang kedua stokis dapat dua lapisan. Okey, so cara dia cari ejen. Dapat dropship boleh jual dekat customer, katakan RM100, maka super dropshipper akan dapat RM20 sebab 20% dia punya komisen peribadi, dan stokis ataupun ejen yang menjadi ejen kepada dropship tadi, yang menjadi ialah ejen asal yang ejen sponsor kepada dropship tadi akan mendapat K10 seperti mana yang saya cakap tadi lah, K10. Okey. Untuk lihat tutorial workflow menggunakan smartphone, boleh rujuk video tutorial. Okey, so kita akan pergi kepada rank up pula. Apakah itu rank up? Rank up ada 6 kaedah. Okey. Rank up pertama melalui poin terkumpul. Yang kedua, inisiatif superhero. Modal premium, jemputan khas dari HQ, performance and influence, penarikan khas dari rank atas. Okay, rank up ni macam yang saya beritahu tadi, daripada dropship boleh naik kepada ejen, daripada ejen boleh naik kepada stokis ataupun guest stokis. So kita tengok pada kaedah pertama, iaitu kaedah poin terkumpul. Okey. Sistem reward dalam sistem ejen Infinity Up menetapkan agar setiap referral ataupun jualan, ejen akan dapat poin. Setiap jualan akan dapat poin. Contohnya ejen dapat 500 poin untuk setiap jualan. Okay? So bila cukup poin, ejen automatic rank up kepada rank di atasnya. Contohnya macam rank bawah kepada rank tengah. So 15,000 poin akan dapat naik kepada rank tengah, rank bawah kepada rank tengah, rank tengah kepada rank atas 77,000 poin. So banyak kaedah lagi untuk ejen dapatkan poin. Okey, untuk lebih lanjut boleh rujuk bahagian poin lah. So 15,000 dah boleh naik daripada dropship kepada ejen. Okey, daripada ejen nak ke stokis boleh dapat dengan 77,000 poin.
Okey, ni cara pertama. Kalau tak nak cara pertama, kita boleh cara kedua. Okey, cara ni adalah inisiatif superhero, pendaftaran referral anak baru. Okey, bukan bila anda dapat anak dalam perkahwinan. Okey, ni bukan anak tu. Ini adalah anak lain ni. Okey, ini adalah khusus untuk rank bawah sahaja. Okey, rank atas tak payah. Rank bawah sahaja. Rank bawah boleh daftarkan orang orang lain sebanyak 5 orang referral pendaftaran baru. Maksudnya dia daftar menggunakan link dia. Orang baru tu daftar menggunakan link agent dropship tu. Okey. Kalau dah cukup 5 orang, automatik dia akan rank up kepada rank agent. Dan dropship yang daftarkan 5 orang tadi, dia akan naik rank agent. Dia juga 5 orang tu juga akan automatik duduk bawah dia. Macam tu. Jadi dekat sinilah kita panggil rank anak. Rank bawah dia tu kita panggil rank anak. Ini yang maksudkan anak, bukan anak perkahwinan tu. Okay. Seterusnya, modal premium. Okay, sejujurnya saya tak galakkan kaedah rank up ini, tapi still saya wujudkan juga untuk nak fast lane track. Okey, kaedah ini adalah kaedah bayaran. Semua saya tak galakkan lah untuk rank up. Rank bawah nak kepada rank tengah RM1,400. Rank bawah kepada rank stokis RM4,400. Rank tengah yang ada hasil rank tengah tapi nak tunggu kepada rank stokis RM3,000. Itu kalau nak buat bayaran lah, tapi saya tak galakkan sebab saya galakkan buat yang free je. Boleh cari 5 orang dah dapat dah. Macam agent dropship tadi, dapat cari 5 orang, dapat naik rank agent. Okay, dapat 30%, dapat juga dia punya K10. Okay, tak perlu buat bayaran. Ni untuk yang nak buat bayaran juga, sedegil sangat, tak apa, teruskan. Tapi saya tak galakkan buat yang ni. Okay, so seterusnya jemputan khas daripada HQ. Okay, HQ ada hak kuasa mutlak untuk rank up sesiapa sahaja. So, siapa yang HQ nampak menarik dan sebagainya, untuk dia ada kelayakan dan sebagainya, boleh. Okay, seterusnya performance and influence. Okay, ni untuk orang-orang yang ada performance dan influence dekat media sosial dan sebagainya. Dia punya performance power, buat marketing hebat dan sebagainya. Saya akan consider lah untuk rank up. Macam contohnya agent yang buat video ataupun post tentang event art yang viral, saya akan bagi keistimewaan rank up. Mungkin daripada dropship kepada agent, ataupun dropship boleh jadi kepada guest stokis, atas kelebihan yang ada pada agent yang ada performance and influence. Okay, macam dia ada follower ramai, subscriber YouTube ramai. Okay, jadi saya boleh naikkan dia kepada guest stokis ataupun agent. Okay, seterusnya penarikan khas daripada rank atas. Yang ni special punya, sebab bila rank tengah dan dah rank up kepada rank atas, dia akan keluar daripada kumpulannya dan buat kumpulan sendiri dan jadi ketua kumpulan baru. Namun ketua kumpulan asal itu berhak menarik mana-mana ejen rank bawah dalam kumpulannya untuk memenuhi ruang kosong. Okay, so contohnya macam ni. Guest stokis ada 2 orang ejen bawah dia, 2 orang rank anak, ejen 1 dan ejen 2, dan ejen 1 ada 3 orang dropship. Ejen 2 juga ada 3 orang dropship sebagai contoh. Okay, seterusnya rank up ejen 2 ni, dia rank up. Dia rank up kepada guest stokis ataupun stokis. So dalam ruangan ejen 2 tu adalah berlaku kekosongan, maka dia duduk di kumpulan yang baru, kumpulan yang lain pula daripada tu. Maka dia wujudkan satu kumpulan baru sebab dia dekat atas sekali, dia dah jadi guest stokis ataupun stokis, maka dia wujudkan kumpulan baru. Okey, jadi dalam konteks ini, guest stokis boleh
guest stokis kumpulan asal tu boleh rank up mana-mana dropship ataupun super dropshipper yang berada di bawah jaluran dia, untuk naik menjadi agent, rank tengah. Okey, siapa-siapa sahaja setelah dipilih oleh guest stokis dia boleh rank up seorang, sebab untuk mengisi kekosongan yang telah berlaku tadi. Okey, yang kumpulan yang baru pula, kumpulan baru ni pula dia juga boleh cari ambil mana-mana mana-mana dropship yang dropship yang untuk mengisi ruang kosong kepada ejen tadi. Sebab asalnya dia ejen, dia dah jadi naik di kosong kat situ. Okey, so akan jadilah begitu. Dia ejen tadi dah jadi guest stokis, dia boleh tarik dropship menjadi ejen, rank ejen, dan dia akan automatic ada 2 orang dropship yang kalau asalnya ada 3 tadi, dia akan jadi 2 lah sebab dia dah naik jadi atas. So itu rank up. So seterusnya kita pergi kepada bahagian reward. Okey, bahagian reward ni seperti mana saya sebut tadi, punca profit. Kejap nanti sangat. Okay, seperti mana yang saya sebut tadi, punca profit untuk ejen ada 2 punca, iaitu commission sekaligus dengan reward. Commission campur dengan reward, itu adalah punca pendapatan daripada ejen. Okay. So apa reward yang ejen boleh dapat secara terperinci? Ada 4 pecahan. Okay, cuma cara kira reward adalah melalui point. Okay, melalui point. Setiap referral jualan, ejen akan dapat 500 poin. Okay, tu kena ingat. Memang akan dapat poin setiap jualan. 500 setiap jualan. Kalau anda buat 10 jualan, 5,000 lah. 500 kali 10. Okay, namun banyak lagi cara dapat poin. Boleh rujuk di tag poin dalam website. Okay. So, untuk tengok dia punya jadual tu, boleh rujuk dalam website. Okay, bentuk reward yang boleh di-redeem melalui points. Pertama sekali, rank up, redeem bonus point, reward star tier, target bulanan. Okay, redeem bonus point tu adalah duit poket, reward star tier tu adalah hadiah, target bulanan tu adalah duit ataupun hadiah bertukar setiap bulan. Okay, kita tengok pada redeem bonus point pula dulu. Bila point dah cukup, contoh dah cukup 2,500 point, okay, tu syarat minimum lah. Syarat minimum untuk anda dapat redeem. Okay, anda boleh buat withdrawal, pengeluaran, tukar kepada duit dengan kadar tukaran 500 poin bersamaan dengan RM1. Contoh anda ada 2,500, maka anda akan dapat RM5 lah. RM5 kalau anda tukar 2,500 kepada duit RM menjadi RM5. Okay, tapi jangan risau. Okay, jangan risau sebab bila anda buat pengeluaran tu dia tidak mengganggu. Okay, pengeluaran tu dia tidak mengganggu level star tier, sebab anda akan diberi 2 account untuk point. Okay, pertama sekali account current balance, yang kedua adalah account total balance. Okay, dalam account current balance anda dapat 2,500 point, dia akan masuk juga dalam total balance. Total balance ni dia hanya masuk, dia tidak ada keluar. Tapi dekat current balance dia ada masuk, boleh ada keluar. Okay. So current balance tu dah keluar, anda dah redeem, buat withdrawal 2,500 point. Okay, maka total 0 point. Tapi total balance still tak tolak point, still 2,500. Faham tak kat situ? So untuk start tier reward, total balance untuk start tier reward, current balance untuk redeem reward. Okay, begitu. Okay, reward start tier pula. Reward start tier ni apa benda? Okay, bila ejen sampai point tertentu, ejen akan dapat naik start tier. Bila ejen naik start tier, dia akan adalah reward-reward tertentu. Okay, contohnya ejen dah kumpul 11,550 point, maka ejen dah naik level start tier daripada 1 kepada 2 start tier. Okay,
Ganjaran statik akan diumumkan kemudian lah. Okey, target bulanan pula. Target bulanan ni seperti yang dalam tajuk sendiri. Reward adalah untuk setiap bulan. Setiap bulan target mungkin berbeza lah. Dan reward setiap bulan juga akan mungkin berbeza. Tapi akan ada target bulanan. Siapa capai target tu dia akan dapat reward. Siapa yang tak capai tak dapat lah. Itu target bulanan. Siapa yang capai dapat, siapa yang tak capai tak dapat. Okey. Last kali kita pergi kepada Superhero Initiative. Apakah Superhero Initiative ni sebenarnya? Okey, Superhero Initiative ni lebih kepada inisiatif superhero yang untuk orang-orang yang baru join. Okey, baru join Ifani Art. Okey, untuk membantu melancarkan dan memberi boost kepada ejen baru untuk mendaki ke rank yang lebih tinggi, dan untuk membantu ejen baru untuk buat sale dan juga memberi semangat tambahan lah untuk ejen baru ni, selari dengan konsep muafakat yang digalas oleh Ifani Art sendiri. Okay, so pertama sekali rank up. Rank up salah satu daripada superhero inisiatif kepada ejen baru, iaitulah ejen boleh mendapatkan rank up melalui cara melalui cara cari ejen ejen baru sebanyak 5 orang, dan dia boleh naik kepada rank ejen. Okey, super dropshipper daripada 15% tu, okey, daripada 15% yang dropship dia boleh naik kepada 20% kalau dia nak lah. Okey, kalau dia nak naik daripada 15% kepada 20%, ini di bawah inisiatif superhero lah. Tu untuk ejen baru akan dapat bantuan ads kalau dia nak buat ads. Okey, dalam RM20 macam tu untuk di testing dan cuba. Jadi Ifani Art melalui inisiatif superhero akan memberi bantuan dana ads Facebook dan sebagainya. Okey, cuma ada cara dan syarat dia, nanti boleh rujuk dalam video lain. Dan seterusnya, bimbingan dan khidmat nasihat. Okay, kita akan bagi bimbingan, bukan kita akan tinggal kosong macam tu je. Okay, insyaAllah semua boleh, semua mampu. Tak ada masalah insyaAllah. So, the end, dah habis. Belum lagi. Macam mana nak daftar? Okay, nak daftar, tekan je link yang telah diberikan di bawah ataupun di mana-mana sahaja. Boleh tekan link tu dan daftar. Okey, selesai, the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.